Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sebagai pengenalan kepada siri video baru bagi mengulas buku saya ini, 47 persoalan qadar dan qada. Setelah baru-baru ini saya selesai mengulas buku zikir selepas solat antara sunnah dan bid'ah, maka kini saya mulakan siri video yang baharu bagi mengulas buku ini, 47 persoalan qadar dan qada. Sedikit pengenalan tentang buku ini. Buku ini saya tulis pada tahun 2010. Yang ini antara bulan September sehingga November. Jadi sekarang ini tahun 2023, maka buku ini saya tulis kira-kira 13 tahun yang lepas. Meskipun saya mengambil masa 3 bulan untuk menulisnya, ia adalah satu subjek yang saya kaji agak lama sebelum menulis. Yang ini kira-kira 3 tahun sebelum itu. Buku ini memiliki satu keistimewaan bagi saya. Sebenarnya setiap buku ada ciri keistimewaannya. Setiap penulis akan mengetahui perkara ini seperti faktor yang melatar belakangi penulisan, peristiwa ketika menulis, cabaran ketika hendak menerbitkannya dan pelbagai lagi. Buku ini keistimewaannya ialah ia antara subjek yang sukar untuk saya tulis. Maklumlah kita hanya diajar ataupun saya hanya diajar untuk beriman kepada qada dan qadar sebagai salah satu rukun iman. Namun, tidak banyak yang diajar, dikembangkan dan diperincikan tentangnya. Padahal jika kita hendak beriman kepadanya, tentu kita perlukan ilmu atau maklumat yang lebih tentangnya. Dan yang lebih penting ialah bagaimana untuk beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan harian kita. Bagaimana kita mempraktikkan keimanan kita kepada qada dan qadar dalam kehidupan harian kita. Kemudian, di sana dalam sejarah Islam ada dua aliran yang sesat dalam perkara ini. Pertama ialah aliran Qadariyah. Walaupun nama mereka Qadariyah, mereka sebenarnya menolak qada dan qadar. Bagi aliran ini, manusia memiliki kebebasan atau free will sepenuhnya. Ini satu ekstrim, ini Qadariyah. Maka di ujung sana ada satu lagi ekstrim pula, yang ini aliran Jabariyah, yang mengatakan manusia ini seluruhnya terikat kepada qada dan qadar. Di antara Qadariyah dan Jabariyah ni, tengah-tengah ini ialah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita hendaklah berada di tengah tu. Yang ini akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan Qadariyah dan bukan Jabariyah. Sebab kalau kita tak tahu tentang ciri-ciri Qadariyah, ciri-ciri Jabariyah, dibimbangi dalam kehidupan harian kita, ada kita secara tak tahu, secara tak sengaja terikut dengan pemikiran. Walaupun kita tak pernah kaji Jabariyah, tak pernah kaji Qadariyah, tetapi secara tak langsung, secara di bawah sedar kita terikut dengan keyakinan mereka. Jadi sebab tu penting subjek ni kita kaji supaya kita tidak menjadi Qadariyah, tidak menjadi Jabariyah, tetapi menjadi ahli sunnah wal jamaah. Dan yang penting, apabila saya sebut ahli sunnah wal jamaah, ia merujuk kepada ahli sunnah wal jamaah pada zaman salafus soleh. Bukannya seperti yang disebut-sebut pada masa kini, ya. Every Tom, Dick and Harry boleh jadi ahli sunnah wal jamaah. Setiap Ahmad, Arumugam dan Acong boleh mendakwa diri mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kalau keliru antara Qadariyah dan Jabariyah, ingat ya, Qadariyah ini ialah mereka yang berkeyakinan manusia tidak terikat langsung dengan qada dan qadar. Sebaliknya bebas sepenuhnya. Lazimnya kalau dah sebut Qadariyah, sudah tentu disangkakan mereka ini terikat sepenuhnya kepada qada dan qadar. Tidak, ia sebaliknya, ya. Jadi Qadariyah bukanlah berpegang kepada qadar, tetapi sebaliknya menolak qadar tu, ya, qada dan qadar. Baik. Sedikit pengenalan buku ini. Buku ini saya susun dalam bentuk soal jawab. Sebab tu tajuk dia pun 47 persoalan. Okey. Bukan kerana ada orang yang bertanya, tetapi antara cara menulis buku ialah dalam format atau bentuk soal jawab. Bentuk seperti ini sesuai digunakan untuk topik-topik yang berat. Ini saya ada jelaskan dalam buku saya yang lain berjudul Berdakwah Melalui Penulisan Efektif.
Alhamdulillah, saya bukan sekadar menulis buku, tetapi juga menulis tentang cara-cara penulisan buku yang baik. Sayang sekali ramai yang ingin menceburi bidang penulisan bukan kerana ingin menyampaikan ilmu dengan cara yang terbaik, sebaliknya ingin mengaut keuntungan daripadanya. Ramai yang approach saya ingin menceburi bidang bidang penulisan, dan soalan pertama, soalan terpenting yang mereka tanya ialah apakah ia satu bidang yang lumayan. Income bagus ke, Captain? Dapat royalty bagus ke, Captain? Padahal mereka tak tahu saya ni tak ambil royalty. Lalu saya jawab, buku agama ni jualan memang slow. Okay, memang slow. Kalau ustaz selebriti, baru jualannya laju. Kalau orang-orang yang baru nak up ke, ustaz-ustaz yang baru-baru ke, memang slow jualannya. Kalau nak lumayan, kalau nak income banyak, royalty banyak, tulis novel cinta. Orang tak kenal pun tak apa, mereka suka baca novel cinta. Maka mereka ini tidaklah jadi menulis. Atau ada yang menulis tetapi dengan kualiti tulisan yang amat buruk. Sebab itu kebanyakan syarikat penerbit buku ada tim editorial mereka, dan editor ni hampir-hampir kena tulis balik buku itu seluruhnya daripada awal sehingga akhir, ya. Sebab mungkin dari sudut data, dari sudut maklumat tu betul, cara penyampaiannya tu, cara paragrafnya, cara susunan ayatnya, kita boleh tengok sendiri. Kalau tengok video-video saya bahagian komen kan, kita boleh tengok sebahagian orang tulis komen perenggan tak ada, ayat panjang-panjang, dengan cara-cara penulisan seorang yang macam ni lah lebih kurang yang nak tulis buku dengan cara penulisan begitu. Memang, ya, sebab it is not so much what you want to say, but how you say it, kan. Sebab kalau maklumat anda betul tapi cara anda menyampaikannya salah ataupun tidak menarik, maka ia boleh membawa kefahaman yang salah, atau orang pun tidak tertarik untuk membacanya. Okey. Ini zaman dulu lah. Zaman dulu kita, bukanlah dulu, kira 5 tahun, 10 tahun yang lepas kan, kita dapat lihat buku-buku agama diterbitkan dengan begitu laju sebab sambutan sangat baik. Banyak syarikat penerbit yang muncul, banyak buku-buku di pasaran. Sekarang ni dah jadi lain. Buku orang yang dah tak minat. Buku dah tak minat, orang lagi minat secara media sosial. Belajar agama secara media sosial seperti YouTube, seperti TikTok dan sebagainya. Jadi buku sekarang dah slow, bahkan sangat slow. Bukan sekadar sambutannya rendah, tetapi kerana kos. Harga kertas, harga dakwat, harga dakwat yang berwarna, dakwat hitam putih pun, yang hitam pun mahal. Nak buat book cover ni, cover design ni, ink ni pun mahal juga. Lepas tu distribution lah, dengan transport lah, logistik apa semua tu kan. Jadi buku sekarang memang slow. Okay? Banyak orang sekarang cara media sosial. Dan saya pun sendiri, sebagaimana saya jelaskan sebelum ni, telah pun berhenti menulis dan sekarang fokus kepada membuat video. Sebab trend sekarang ni orang suka tengok video, dengan video, ya, menuntut ilmu dengan cara video. Ada juga yang masih membaca. Okey, saya pun masih membaca buku. Kita suka lah, kita nak highlight, kita catat kat tepi, kita apa ke semua. Tapi kepada masyarakat yang ramai, mereka lebih suka cara media sosial. Baik, balik kepada buku ini, seperti yang anda boleh jangkakan beberapa perkara yang berbeza dengan apa yang lazimnya diajar sebelum ni. Contohnya, kita lazimnya sebut apa? Qada dan qadar kan. Tapi kalau tengok tajuk buku saya ni, dia qadar dulu baru qada. Bukan qada dan qadar, tapi qadar dan qada. Kenapa tertibnya terbalik pula tu? Okey, kena baca buku atau ikutilah siri video ini. Kemudian dalam beberapa kes, bagi memudahkan kefahaman, saya memberikan contoh dalam kehidupan harian kita sebagai perumpamaan tentang qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja ini dilakukan dengan catatan bahawa Allah Maha Suci dari sebarang kesamaan dengan makhluknya, dan perumpamaan-perumpamaan tersebut tiada tandingannya dengan kesempurnaan dan keagungan qadar dan qada Allah. Ia sekadar contoh bagi membantu kefahaman, bukan pengganti yang sempurna bagi qadar dan qada Allah. Boleh ke buat macam tu? Ada dalil ke? Okey. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 4929 atau penomoran lain hadis nombor 2744, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya
Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba yang beriman, melebihi kegembiraan seorang penggembara yang berada di gurun yang mencengkam, yang very challenging, dengan ditemani haiwan tunggangan yang membawa di atasnya bekalan makanan dan minuman. Kemudian orang tu dia tertidur. Lalu apabila dia bangun dari tidurnya, ternyata haiwan tunggangannya itu sudah terlepas dah. Tali dia tak ikat ketat ke apa ke, sudah terlepas membawa bekalan makanan dan minumannya. Kemudian orang tersebut mencari haiwan tunggangannya ke sana kemari sehingga dia merasa haus. Setelah itu dia berkata, aku kembali sajalah ke tempat tidurku sampai aku mati. Orang itu membaringkan tubuhnya dengan meletakkan kepalanya di atas lengannya dan bersiap-siap untuk mati. Namun dia terbangun, terjaga dan mendapati haiwan tunggangannya itu berada di sisinya, untanya ke keldainya ke dah patah balik kat dia, dan di atas haiwan tersebut masih terdapat bekalan makanan dan minumannya. Sesungguhnya, Rasulullah sambung, sesungguhnya kegembiraan Allah kerana taubat seorang hamba yang beriman melebihi kegembiraan orang yang haiwan tunggangannya terlepas lalu kembali dengan membawa bekalan makanan dan minumannya. Sekian hadis Sahih Muslim, ya, terjemahannya. Okay? Daripada hadis ini kita dapat lihat bagaimana Rasulullah SAW menggunakan perumpamaan manusia bagi menggambarkan kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ya, seorang pengembara di padang pasir, di gurun, membawa katakan keldai ke unta ke dengan bekalan makanan minumannya. Dia tidur, jaga-jaga tengok haiwannya itu telah terlepas. Alamak, my food, my water, how, kan? Cari-cari tak ada. Lalu dia pun tidur dengan siap mindset dia, aku ni mati lah apa ni. Sekali jaga tengok haiwan tu ada balik di sisinya dengan bekalan makanan dan minuman. Lalu dia begitu gembira, kan? Maka Allah lebih gembira. Okay, Rasulullah sebut Allah lebih gembira berbanding orang yang tadi tu apabila seorang hambanya bertaubat, ya. Jadi apa nak kata, Rasulullah SAW menggunakan perumpamaan manusia bagi menggambarkan kegembiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian sebagai mukadimah, yakni video ini sebagai mukadimah atau pendahuluan. Buku ini boleh dimuat turun secara percuma edisi PDF atau baca dalam bentuk e-book, bahasa Melayu e-buku. Link saya berikan dalam kotak description. Boleh juga pesan edisi bercetak, link dalam kotak description juga. Saya sendiri walaupun ada buku bercetak, tapi depan saya ni ada laptop saya lagi suka baca dari situ. Tak payah kita nak buka-buka muka surat, kan. Jadi walaupun saya pun ada edisi bercetak, tapi boleh saja baca edisi PDF. Yang PDF tu komplit, sempurna, sama dengan buku. Sebab ada orang tanya, takkan free kot, mesti PDF tu ringkasan, mesti PDF tu apa nak kata setengah saja ke, kan? Tak, yang PDF tu sama, cover to cover dengan edisi bercetak bagi semua buku saya. Okay, semua buku saya nak pegang bercetak, sebab setengah orang dia suka pegang buku baca, kan? Setengah orang dia pegang iPad, dia baca melalui laptopnya, kan? Jadi orang yang berbeza suka berbeza. Jadi kalau yang PDF ke, yang e-book ke, it is still the same complete book as the printed version. Okey, jadi link dalam kotak description, ya, dipersilakan. Jadi ini sebagai mukadimah, boleh download siap-siap, boleh baca siap-siap, dan kemudian kita akan sama-sama mengupas chapter by chapter ataupun persoalan demi persoalan. Kita jumpa nanti insya-Allah untuk soalan pertama. Yang ini, bolehkah kita membicarakan qada dan qada? Bukankah kita patut beriman saja? Bukankah di sana ada hadis yang melarang membincangnya? Kita jumpa nanti, ya. Sementara itu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.